Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustaz akan mengajar subjek pendidikan Islam. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, elok rasanya kita tengok gambar yang Ustaz telah sediakan sebagai maklumat untuk kita lebih memahami tajuk yang Ustaz akan ajar pada hari ini. Okey, mari sama-sama kita lihat gambar yang Ustaz sediakan. Okey, daripada gambar yang Ustaz tunjukkan sebentar tadi, Ustaz harap para murid dapat memahami tajuk ataupun topik kita pada hari ini, iaitu mengenai manisnya persaudaraan. Okey, insya-Allah kita dalam buku teks muka surat 21. Okey, boleh buka. Okey, surat 21. Okey, seterusnya kita akan tengok ayat Al-Quran yang menjadi permulaan kepada subjek ini, iaitu ayat 103 surah Ali Imran. Okey, mari bersama-sama kita membaca kalam Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Okey, mari sama-sama kita tengok maksud dia adalah: dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama, yakni agama Allah, iaitu Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, iaitu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni ketika jahiliyah, bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Daripada ayat ini kita boleh dapati beberapa intisari yang boleh kita dapati daripada ayat ini adalah: yang pertama sekali, Allah cuba memberitahu kita, pertama sekali sebagai seorang Muslim, hendaklah kita berpegang teguh kepada tali Allah, iaitu Islam. Yang kedua adalah janganlah kamu bercerai-berai, yakni berpecah belah, bergaduh antara sesama Islam. Jadi Allah menekankan dua perkara ini supaya diambil berat oleh umat Islam. Kemudian Allah berfirman lagi, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, ketika jahiliyah. Okey, sebentar nanti kita akan lihat siapakah yang dimaksudkan dengan ketika kamu dahulu. Golongan manakah yang Allah ingin ceritakan? Iaitu bermusuhan, iaitu bergaduhlah. Lalu Allah menyatukan hatimu. Hati maksudnya hati dua puak yang bergaduh itu, sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi saudara. Okey, jadi maksudnya Allah menceritakan dahulu terdapat dua orang, bukan dua orang, sebaliknya dua kumpulan ataupun dua kafilah ataupun dua masyarakat yang saling bergaduh. Tetapi disebabkan oleh nikmatnya Islam, datangnya nikmat Islam itu, maka akhirnya mereka bersatu padu. Seterusnya Allah kata apa lagi? Lalu Allah menyatukan hatimu sehinggalah dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara, yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Okey, maksudnya dia berada di tepi jurang neraka sebab saling berbunuh-bunuhan.
lalu Allah selamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat tunjuk. Maksudnya ayat ni bukan tuju untuk dua kelompok yang bergaduh tadi sahaja, tapi sebaliknya untuk manusia yang seterusnya agar sentiasa berpegang pada tali Allah, iaitu Islam, ikutilah Islam dengan cara yang sebenar, dan janganlah bercerai-berai, iaitu bergaduh hang aku antara sesama Muslim. Dan juga kalau orang Islam pun kita kenalah hendak menjaga hak-haknya sebagai seorang manusia. Jadi kita hak sesama manusia tu walaupun dia berlainan agama, tapi kita mestilah menjaga hak-hak mereka. Tetapi ayat ini lebih memfokuskan kepada persaudaraan di dalam Islam. Okey. Seterusnya kita akan lihat mengenai asbabun nuzul. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Jadi macam kita tahu tadi, Allah kata ada terdapat golongan yang ketika jahiliah saling bermusuh-musuhan. Jadi kita ingin tahu siapakah golongan jahiliah tersebut. Jadi berdasarkan asbabun nuzul, muka surat 22 dalam buku teks, ia menceritakan semasa jahiliah suku kaum Aus dan Khazraj melalui agama Islam. Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan mereka pada suatu masa. Seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga berlaku kembali permusuhan yang demikian. Lalu Rasulullah SAW mendamaikan kembali permusuhan tersebut, maka turunlah ayat ini. Okey. Jadi Ustaz akan terangkan secara lebih terperinci mengenai kisah suku kaum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, iaitu suku kaum Aus dan Khazraj. Seperti mana kita sedia maklum, suku kaum Aus dan Khazraj merupakan penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini pada asalnya mempunyai tiga kumpulan. Yang pertama Aus, Khazraj, yang ketiga adalah Yahudi. Yang ini adalah sebelum kedatangan Islam. Jadi bila kedatangan Islam, ini sebelum bila kedatangan Islam datang, maka lahirlah golongan ini dipanggil sebagai Islam. Golongan ini dipanggil sebagai Ansar. Kemudian adanya Muhajirin, yang seperti yang dipelajari pada kita satu berbicara Nabi Muhammad SAW dan Yahudi. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, terdapat tiga kelompok, iaitu yang pertama adalah suku Aus, yang kedua adalah suku Khazraj, dan yang ketiga adalah kaum Yahudi. Tetapi selepas kedatangan Islam, suku Aus dan Khazraj disatukan menjadi nama Ansar, iaitu penduduk tetap Madinah yang banyak menyelong penduduk Madinah mukmin. Penduduk Madinah mukmin dipanggil sebagai Ansar, dan mereka inilah yang seperti mana kita sedia maklum, banyak membantu golongan Muhajirin yang merupakan penduduk Madinah, penduduk Makkah yang berhijrah. Dan mereka bukanlah pelarian. Jadi yang ini sebelum kedatangan Islam, dan yang di atas ini adalah sebelum kedatangan Islam.
Sebelum Islam, dengan ini adalah sebenarnya adalah selepas kedatangan Islam. Okey. Selepas Islam dah datang mendamaikan suku Aus dan Khazraj dan lalu menjadi Ansar, maka golongan Yahudi Madinah tidak senang duduk dengan perkara ini. Jadi mereka ingin menimbulkan apa? Perpecahan. Perpecahan kembali di antara suku Aus dan suku Khazraj. Maksudnya mereka tak senang duduk. Bila tengok Aus dan Khazraj disatukan menjadi Ansar, maka penduduk Yahudi Madinah tidak senang hati. Maka mereka merancang untuk kembali membezakan atau memecahkan kembali persaudaraan yang telah pupuk di antara suku Aus dan Khazraj. Akan tetapi dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, maka baginda berjaya menyatukan semula suku Aus dan Khazraj daripada berpecah belah dan akhirnya tetap menjadi yang digelar sebagai suku, bukan suku tapi sebaliknya digelar menjadi kaum Ansar. Okey, setakat tu mengenai asbabun nuzul ayat 103 surah Ali Imran. Okey. Seterusnya kita akan lihat mengenai apakah yang dimaksudkan dengan berpegang dengan tali Allah. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhannya. Oleh itu, berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Seperti mana yang Ustaz telah terang syarahkan berdasarkan ayat Al-Quran tadi, maksud sebenar tali berpegang pada tali Allah itu adalah berpegang dengan ajaran Islam, iaitu melaksanakan segala tuntutannya dan meninggalkan segala larangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan sepenuhnya, iaitu mematuhi segala hukum-hukumnya, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ayat ini memperingati kita sebagai seorang Muslim supaya sentiasa memastikan diri kita mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga di sini Allah berfirman supaya kita berhati dengan langkah-langkah syaitan, iaitu langkah-langkah yang mengajak kita ke arah kejahatan dan berpaling daripada melakukan kebaikan. Jadi Allah menyatakan di sini bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi janganlah kita mengikuti langkah syaitan dan usahakanlah diri kita supaya meninggalkan jalan tersebut dan memilih jalan ihdinas siratal mustaqim, itu jalan-jalan yang benar. Seterusnya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathal jasad idza ishtaka minhu udwa
tada'a lahu sa'irul jasadi bisihari wal hum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, perumpamaan orang mukmin dalam saling berkasih sayang, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Apabila salah satu daripada anggota badan tersebut sakit, maka seluruhnya badannya merasai kesakitan dan tidak lena tidur. Seperti mana kiasan yang Ustaz boleh buat adalah mengenai, contohnya kita ni sakit gigi. Okey, kalau kita sakit gigi ni, dia bukannya ganggu gigi saja, tapi dia ganggu habis semua tubuh badan. Asal sakit, walaupun sakit ni nak lena pun tak sedap, nak makan pun payah. Jadi maksud dia, sakit tu walaupun dekat satu tempat yang agak kecil, iaitu dalam mulut, itu bahagian gigi, tapi kalau dia sakit dekat situ, maka dia memberi impak untuk satu badan. Dan begitulah keadaannya bagi orang Muslim. Apabila jika ada jiran tetangganya yang Muslim yang disakiti atau dizalimi atau berada dalam kesusahan, maka dia sepatutnya merasa empati, merasa mengambil berat, ingin mengambil tahu akan sahabatnya yang sakit atau yang dizalimi atau yang ada masalah. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang lain perlulah membantu mereka yang berada dalam kesusahan, kerana kita seorang Muslim, sebaik-baik al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang itu adalah kaitan supaya kita menjaga daripada segi percakapan kita. Orang mukmin itu ibaratnya satu bangunan yang mana kita akan beri debu. Dan itu maksudnya, kalau ada sahabat kita yang berada dalam kesusahan, maka bantulah mereka. Jangan tunggu orang lain bantu, biarlah orang lain bantu. Ada ramai boleh bantu. Kalau aku seorang tak jadi masalah, jangan ambil. Sebaliknya, kita ambil peluang tu dalam masa yang sama, kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, iaitu membantu orang lain, memudahkan orang lain. Dan terdapat hadis yang menceritakan bahawa mengenai seorang pelacur yang mana dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan, lalu Allah mengampunkan dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Itu adalah anjing yang kalau kita sentuhnya dikira dalam mazhab Syafi'i, dan kita anggap sebagai dalam mazhab Syafi'i adalah najis mughalazah, iaitu najis yang berat. Tetapi disebabkan oleh hanya dengan memberi minuman kepada haiwan yang dianggap najis, tetapi Allah memberi keampunan atas dosa yang dia lakukan dan memasukkannya ke dalam syurga Allah. Jadi harapan Ustaz adalah kita sebagai seorang Muslim hendaklah bersatu padu dalam membuat perkara kebaikan. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, iaitu sadaqallahul azim, yang bermaksud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanul ismi wal 'udwan, janganlah tolong-menolong dalam perkara kejahatan dan kemungkaran. Okey, untuk itu saja daripada Ustaz untuk hari ini. Dan Ustaz ada sediakan link di bawah, iaitu untuk penilaian dalam bentuk kuis di Quizizz. Okey, kiranya bolehlah menjawab soalan-soalan di tempat di link tersebut, dan insya-Allah saya akan kongsikan jawapan pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.